Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah memberikan peluang pada kita untuk bernafas dalam bulan Ramadan untuk kita terus meraihkan pesta ibadah puasa bersama dengan pelbagai ibadah-ibadah yang tuan-tuan laksanakan, dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan kepada kita berakhir dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, untuk kita sama-sama menyusuri kehidupan kita menuju ke rahmat Allah, ke syurga yang amat indah. Pada hari ini dalam tajuk kita, nampak kaya tapi tidak bahagia. Ini adalah satu tajuk yang menarik untuk ayah-ayah. Bagaimana kita ingin memahami kaya dan bahagia, dan panduan ini sudah tentu kita ingin ambil daripada surah As-Sajdah, dan pada hari ini kita akan memfokuskan kepada ayat yang ke-17. Bersama dengan dua orang panel kita, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Selamat datang Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak, dan juga kepada qari kita pada hari ini Ustaz Muhammad Husaini bin Mahmur. Ahlan Ustaz. Ahlan bika ya Ya, Ustaz. jazakallahu khair. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di rumah di mana sahaja yang masih mengikuti program ini, dan program ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk sama-sama kita melihat kepada bait kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi panduan hidayah daripada kehidupan kita. Kita ingin sama-sama memulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Bagi tuan-tuan yang ada mushaf, boleh buka pada halaman 416. Kali ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul yang saya muliakan, Dr. Nizam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-16 dan 17 daripada surah As-Sajdah berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan sama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan memberi sedikit penjelasan tentang apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 16 hingga 17 daripada surah yang ke-32, surah As-Sajdah. Yang maksudnya pada ayat yang ke-17, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Inilah ayat yang kita ingin kupas, yang ingin kita belajar bersama sebagai panduan untuk ayah-ayah, untuk ibu yang menemankan ayah pada hari ini. Dijemput tuan-tuan untuk kongsikan, ya, share di Facebook ataupun di YouTube, dan yang berada di depan kaca TV, teruskan bersama dan teruskan kita mendalami surah As-Sajdah pada hari ini. Sebelum kita melihat kepada ayat yang ke-17 ini, kita ingin mendengar perkongsian daripada seorang tokoh ayah. Kali ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar Nasir daripada Indonesia yang melaksanakan, yang ingin berkongsi. Saksikan video paparan. Para ayah harus tahu dan harus jujur apa yang membuatnya bahagia. Buat seluruh anak pria, anak lelaki,
yang paling membahagiakan seorang ayah adalah ketika putranya telah mampu bekerja sama, bahu-membahu dengan ayahnya, bekerja. Para ayah bahagia ketika anaknya sudah bisa menjadi penerusnya dalam bisnis, atau anaknya meneruskan karir dia sebagai profesional, sebagai teknolog atau teknokrat. Bahagia. Tetapi sebetulnya puncak kebahagiaan ayah secara psikis adalah ketika sang anak, sebagaimana Ismail alaihissalam, para ulama, sebagaimana yang ditafsirkan juga oleh para sahabat Nabi, dari Nabi SAW, kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kolbu ayah dan kolbu anak-anaknya dipenuhi oleh 3 hal. Ini yang disebut dengan Al-Mathalul A'la oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Menjelaskan bahwa kalbu itu akan sangat sempurna, terang bercahaya, megah bahagianya. Jika di dalam kalbu sang ayah, begitu pula di dalam anak ditanamkan ma'rifatullah, mahabbatullah, dan iradatullah. Mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya. Ketika itu yang ada di dalam kalbu seorang ayah dan itu yang diberikan kepada anak-anak. Ilmu pertama yang harus diberikan oleh seorang ayah adalah ma'rifatullah. Kenalkan anak-anakmu kepada Allah lewat asma'nya, sifatnya, dan mulai dari ayat-ayat kauniyahnya. Setelah itu, tumbuh mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba sudah sampai pada tingkatan cinta, apalagi rindu kepada Allah, maka sifat-sifat mulia ada di dalam dirinya. Apapun yang dimilikinya, skill apapun yang dikuasainya, digunakannya untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan pada puncaknya, iradatullah, ketika Allah berkehendak memasukkan kehendaknya menjadi keinginan sang ayah dan keinginan putranya. Saat itulah kedua-duanya pada puncak kebahagiaannya seperti Ibrahim dan Ismail yang saling bahu-membahu, alhamdulillah sekarang banyak di antara mereka yang masih berada di luar negeri dan sudah kembali berjuang, dan anak-anak saya mereka. Lalu saya tanamkan kepada mereka, kalian harus berdaya dan bertangan di atas. Apapun profesi kalian nantinya, bahwa kalian harus mengajak manusia ke jalan Allah. Dan itulah profesi para nabi dan rasul yang paling bergengsi, paling prestisius. Silakan menjadi dokter, silakan menjadi seorang pengusaha, silakan menjadi orang kaya. Tetapi kamu tidak akan pernah bahagia sekaligus mulia kecuali mengajak manusia kepada Allah. Penuhi hatimu dengan ma'rifatullah hingga kamu mencintainya dan meridhoinya. Karena kamu telah dimasukkan ke dalam hatimu semua kehendak-kehendak Allah sehingga menjadi keinginan. Saya bekali anak saya tentu dengan ilmu sebagaimana umumnya orang tua. Saya bekali anak saya dengan skill sebagaimana umumnya orang tua. Tapi ada yang ketiga yang diluput dari orang tua adalah menyadarkan anak sebagai hamba Allah dan hidupnya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Meridhoi semua takdir Allah. Dan yang paling penting adalah berjuang menegakkan agama Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Saya katakan kepada mereka, itulah hadiah terbesar kalian kepada saya. Dan saya sangat bahagia untuk itu.
Gitulah perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar Nasir daripada Jakarta, Indonesia, bercakap tentang bagaimana legasi seorang ayah dalam tajuk kita pada hari ini, nampak kaya tapi tak bahagia. Ya, kita ingin memahami bagaimana ayat yang ke-17 yang kita baca sebentar tadi, yang maksudnya maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka itu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kali ini kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk sama-sama mencerahkan apa yang dimaksudkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam ayat ini Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Fazrul, Qari popular kita, ya, Ustaz Husaini. Seterusnya sidang pendengar penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17 ini daripada surah As-Sajdah ini ada kaitan dengan ayat yang ke-16, ya. Iaitu ayat ke-16 ini membicarakan tentang sifat orang yang baik, orang mulia, orang yang soleh, iaitulah mereka bangun pada malam hari melaksanakan solat, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka itu meronta-ronta mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersedekah, menafkahkan sebahagian daripada apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas sifat mereka yang baik inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan yang sangat besar bagi orang yang bersifat sebegini. Jadi kalau kita lihat ayat ini dari sudut balasan akhiratnya, ya. Balasan akhiratnya maknanya dengan perbuatan baik yang mereka lakukan itu, bangun tahajud, berdoa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, maka balasannya tu sangat besar sehingga tak boleh terbayang. Sebab itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan nikmat syurga ni, disebut dalam riwayat hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang bermaksud Allah menyediakan bagi hamba-hamba Allah yang saleh ma la 'ainun ra'at, nikmat-nikmat yang mata tak pernah tengok, tak boleh bayang dengan mata kita, ya. Itu satu. Yang kedua, wala udhunun sami'at, tak pernah telinga ni mendengar nikmat yang sebegitu. Yang ketiganya, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia itu. Maknanya nikmat yang sangat special, sangat hebat, sangat banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di dalam syurga. Sebab itu dalam doa kita ni kita minta Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga lah. Tak payahlah kita doa lebih-lebih, ya. Misal doa yang sepatutnya, ya Allah ampunilah dosa aku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Takat tu dah cukup dah. Tapi ada orang kadang-kadang dia doa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga, yang mana dalam syurga tu ada bidadarinya 70,000, ada sungainya, aku nak mandi dalam sungai tu, aku nak tengok TV. Tak perlulah lebih-lebih. Maksudnya banyak lagi yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk sama-sama mencerahkan tentang ayat 17 sebentar tadi. Maksudnya ini adalah ganjaran, Ustaz, ya, ganjaran kepada mereka yang berbuat baik. Dan baik macam mana? Baik yang dinyatakan pada ayat yang ke-16, yang jiwanya bergejolak untuk mendapatkan keampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan tak tidur, tak istilahnya
tak lena tidur ya, tak lena tidur, tak banyak tidurnya kerana mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama pada waktu siangnya ada pada dalam kehidupannya itu sentiasa bersedekah, berinfak. Dan dalam hal ini mungkin kembali balik kepada Dr. Muhammad Nizam bercakap tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir sebentar tadi, ya, di mana si ayah melaksanakan ayat 16 sehingga Allah beri ganjaran yang besar. Tetapi dalam masa yang sama ialah bukan seorang ayah itu untuk ayah sahaja. Dia ada tanggungjawab kepada pasangannya, si isteri, kepada si ibu dan juga kepada anaknya. Jadi dalam hal ini ayat yang ke-17 ini adakahnya ianya hanya untuk si ayah kalau ayah buat baik, kalau si anak tu dibiarkan begitu sahaja? Macam mana pendapat Ustaz? Persoalan adakah kalau ayah sekadar berbuat baik tetapi mengabaikan orang yang berada di dalam tanggungjawabnya, ya, anak-anak dan sebagainya. Setiap orang yang diberi tanggungjawab itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kaedahnya dalam hadis begitu, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang yang mengembala, yang menjaga, maknanya kita sebagai ayah, ya bertanggungjawab menjaga, janganlah guna mengembala pula kan. Menjaga anak-anak, mendidik anak-anak dan sebagainya itu mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya, akan disoal tentang rakyatnya, tentang anak-anak yang berada di dalam didikannya itu. Maka kalaulah si ayah itu hanya sekadar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dari sudut hubungannya dengan Allah. Maknanya dari sudut hubungan dengan Allah dia sekadar semayang banyak, semayang tahajud sebagaimana dalam ayat ini, ya, banyak doa untuk diri sendiri tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah, ya. Misalnya dalam ayat ini disebut tentang masalah memberi nafkah daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan. Termasuklah memberi nafkah kepada anak-anak dan sebagainya. Maka tidak cukup sifat yang disebut sebagai sifat orang soleh itu. Jadi sebab itu kita melihat dalam ayat 16 itu disebut tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Bukan makna tidak tidur langsung, tidur, ya. Tetapi ada masa diperuntukkan untuk bangun bertahajud, ya. Itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang Allah rezekikan mereka memberi nafkah, itu seolah-olah memberi gambaran hubungan dengan manusia. Hubungan dengan ahli keluarga, dengan masyarakat, dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi kedua-dua tanggungjawab, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dengan manusia termasuk dengan anak-anak, perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz yang menjelaskan bahawa rupa-rupanya bila bercakap tentang ganjaran yang besar itu bima ataupun jazaan bima kanu ya'malun itu adalah dengan memahami konsep hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, ya, menjaga kepada keluarga, menjaga tanggungjawab kita di tempat kerja, dalam masyarakat, semua itu adalah perkara yang membawa kepada jazaan bima kanu ya'malun, ganjaran daripada Allah atas apa yang mereka lakukan. Dan bercakap tentang hubungan dengan Allah, bercakap juga hubungan dengan manusia ini, kadang-kadang ada yang tidak stabil, Ustaz, ya. Kadang-kadang hubungan dengan Allah itu okey, dia diambil perhatian dalam keluarga, ataupun ada juga ayah, ibu yang ambil perhatian lebih kepada bahagian hubungan dengan manusia, bab-bab harta, kerjaya ke hadapan. Bagi anak belajar bagus-bagus pasal nanti senang nak dapat kerja. Senang nanti hidup mewah, tak payah susah-susah macam abah contohnya lah, kan. Jadi di sini bila diberi penekanan satu bahagian sahaja, yang lain diabaikan, kita nampak jelas bahawa ianya tidak stabil. Tetapi lebih daripada itu, anak kadang-kadang tak nampak. Dia kalau satu tadi bila Ustaz cakap hubungan Allah, bangun malam. Dia bukan bangun malam, nak bangun subuh pun kadang-kadang dia lihat. Apatah lagi kalau ayah tak ada. Ya, dia duduk asrama dan sebagainya. Dan kemudian bercakap tentang nak menjaga hubungan dengan manusia dan juga untuk infak.
itu juga ya bukan mudah, dan nak memasukkan kefahaman jazaan bima kanu ya'malun kepada anak ni. Bagaimana sunnah Nabi ataupun amalan para salafus soleh untuk ayah-ayah pada hari ini dapat satu dua langkah agar selepas ini motivasi itu dapat pada kita dapat dipindahkan pada si anak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kadang-kadang pendidikan dengan contoh tauladan ini lebih berkesan daripada pendidikan dengan semata-mata kata sahaja ya. Jadi anak ni dia biasanya copy paste kepada ibu bapaknya ya. Kalau seorang tu mungkin dia akan bangga dengan bapaknya, dengan ayahnya dan sebagainya ya. Kalau kita bergaduh dulu kan, ambil selipar, ni kepala pak hang, ni kepala pak aku ni kepala pak kamu, ni kepala pak hang. Aku pijak kepala pak hang, pak kamu. Kalau berani pijaklah kepala pak aku kan. Maknanya kita banggalah dengan ayah kita kan. Maknanya tak berani kawan kita nak pijak selipar tu. Gaduh tu. Gaduh kan. Maknanya itu kebanggaan ya. Jadi maknanya sebagai bapa kita kena tunjukkan contoh tauladan yang baik. Sebab itu kita melihat salafus salih ya, salafus salih dan sebagainya mendidik dari sudut contoh tauladan. Kita tengok satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga anak-anak ni dah dewasa, dah besar, dah kahwin pun masih lagi dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Dalam pagi ni sebelum subuh, maka Rasulullah panggil Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ala tusallian, tidakkah kamu berdua solat, bangun tahajud malam ni? Ya, gerakkan Sayyidina Ali, dah kahwin dah tu. Kita kalau dah kahwin tu tak gerak dah tak, ya, masing-masing lah. Tapi Rasulullah masih lagi memberi pendidikan ketika itu. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau sya'allahu an yab'athana la ba'athana." Kalau Allah kehendak nak bangunkan kami, Allah akan bangunkan kami. Kalau Allah kehendak, mana sesuatu itu berlaku dengan iradat, kehendak daripada Allah. Kalau kami bangun, itu kehendak Allah. Kalau kami tak bangun, itu kehendak Allah juga. Jawapan Sayyidina Ali ni jawapan yang betul, jawapan yang tepat, sehingga Rasulullah dalam riwayat tu macam tak boleh jawab lah. Cuma Rasulullah beredar dari rumah Sayyidina Ali, Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia ni banyak sangat songehnya, banyak sangat alasannya ya. Tapi makna Rasulullah masih lagi mendidik ketika itu, menunjukkan contoh tauladan yang baik. Wallah. InsyaAllah ya, terima kasih diucapkan pada Dr. Nizam bersama memberikan contoh ya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi sampai dah besar, dah berkahwin tu ya, nak menunjukkan betapa sebenarnya tanggungjawab seorang ayah ya kepada anaknya itu tidak berakhir dengan dah hantar ke sekolah agama ataupun habis belajar di universiti, tetapi sampai ke sudahnya ya, untuk memastikan hubungan dengan Allah, ganjaran-ganjaran motivasinya dan juga hubungan dengan manusia, akhlak dan sebagainya itu disampaikan, kerana kita tahu bahawa kebahagiaan seorang ayah apabila dapat membawakan ayah ataupun anaknya, keluarganya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disampaikan ya di dalam plakat ini yang kita akan lihat selepas rehat nanti. Tapi kita berhenti sebentar, kembali dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga.
Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Dalam tajuk kita pada hari ini, nampak kaya tetapi tidak bahagia. Satu tajuk yang penting untuk kita memahami bahawa sebenarnya dalam ayat 17 yang kita bincangkan pada bahagian pertama tadi, bahawa sebenarnya jazaan bima kanu ya'malun ini adalah sesuatu yang amat indah, yang amat membahagiakan. Ya, di dunia ini, apatah lagi bila sampai di akhirat nanti, apabila suatu keluarga itu beramal dengan menjaga hubungan dengan Allah, dengan manusia seperti mana dinyatakan pada ayat yang ke-16. Rancangan ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi dan seruan untuk sama-sama menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Menyambung kepada perbincangan kita sebentar tadi, bercakap tentang apakah tugas ayah. Tuan-tuan yang ada plakat ini boleh buka ataupun merujuk kepada solusi Quran, dan salah satu daripada elemen di bawah ini adalah qudwah hasanah. Inilah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam sebentar tadi, bahawa Nabi menunjukkan contoh, ya, masih lagi mengingatkan kepada anak tentang betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dengan bangun, ya, solat pada waktu malam, dan lebih daripada itu mendidik anak sampai kita ke hujung nyawa kita. Dan kita ingin melihat, ya, bagaimana perjuangan ibadur rahman pada surah Al-Furqan ayat 74 yang ada kaitan dengan perkataan ayun. Mari sama-sama kita lihat kepada surah yang ke-25 ini ayat 74 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Dr. Nizam. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita lihat pada suratul Furqan ayat yang ke-74, bagaimana Allah memacu ayat ini untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan, dan khususnya kepada sang ayah, kepada tanggungjawabnya kepada keluarganya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Azim, gitulah bacaan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, sebagai qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi kita bercakap tentang amalan, ya, hubungan dengan Allah, bangun malam dan juga infak sebagai qurrati a'yun, dalam ayat ini doa yang diabadikan pada surah Al-Furqan. Mohon pencerahan daripada Dr. Abdul Nizam untuk melihat apa kaitan ayat tadi, ada istilah qurratu a'yun ayat 17 dengan doa yang diajarkan pada surah Al-Furqan ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayat 74 surah Al-Furqan ini adalah salah satu sifat ibadur rahman, ya. Itu ada 12 sifat ibadur rahman yang disebut bermula ayat 63 hingga habis surah Al-Furqan ini, ya. Jadi daripada sini kita melihat bahawa sebagaimana seorang ayah perlu mendidik anak-anak zuriat keturunannya menjadi qurrata a'yun, sejuk mata memandang, ya. Jadi sejuk mata memandang ini kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah tadi, dia lebih kepada balasan yang baik pada hari akhirat nanti, ya. Manakala dalam ayat 74 surah Al-Furqan ini dia lebih kepada kehidupan di dunia ini. Tapi kita boleh masukkanlah maknanya yang surah Sajadah pun kalau khusus kepada akhirat, tapi sebenarnya kita boleh cerita juga kebahagiaan itu di dunia, ya. Sebab kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu bukan di akhirat nanti je. Di dunia ni pun kadang-kadang Allah Taala sudah berikan kebahagiaan itu, ya. Jadi kebahagiaan seorang yang kita lihat kadang-kadang miskin dari sudut harta,
tetapi kehidupannya bahagia, anak-anak datang balik menziarahi, bila sakit tu ada anak bawa ke hospital dan sebagainya ya. Ada anak bertanya khabar 2-3 hari sekali dan sebagainya. Ini maknanya qurrata a'yun, di dunia pun dah nampak dah ya, sejuk mata memandang ya. Jadi antaranya kita nak doa lah, sebagai bapa, sebagai ayah kita nak doa. Doa bukan sekadar doa, tapi doa dengan diiringi usaha dan sebagainya, supaya anak-anak kita ini sejuk mata memandang, ini patuh kepada perintah Allah dan menjaga hubungan masyarakat, menjaga perintah agama dan sebagainya. Jadi asas yang pentingnya di sini ialah sebelum kita nak jadikan perkara itu sebagai realiti, di hujung doa ni kita minta supaya waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ni sebagai ketua bagi orang yang bertakwa. Bukan orang bertakwa biasa-biasa, ketua. Ketua, imam. Maknanya imam bagi orang bertakwa, maknanya super takwa dah ni. Super takwa maknanya maqam dah tinggi dah, hebat dah ni. Maknanya daripada ayat ni, kalaulah kita nak didik anak kita jadi hebat, kita pun kena jadi hebat juga. Kalau kita nak didik anak kita jadi bertakwa, kita kena juga jadi bertakwa. Kalau kita nak didik anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, patuh kepada agama, maka kita sebagai ayah juga kena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, patuh kepada agama. Itu tahu. Jadikanlah kami sebagai pemimpin kepada orang yang bertakwa ya. Kalau orang bertakwa itu adalah anak-anak kita, kita sebagai ketua orang yang bertakwa ya. Jadi tidaklah kita suruh anak-anak kita semayang fardu, semayang sunat, tapi kita pun tak semayang fardu, kita tak semayang sunat. Ni bulan Ramadan masuk, kita suruh anak kita berpuasa, tapi kita tak berpuasa. Kita hantar anak-anak kita semayang tarawih, tapi kita berehat, tengok main game dan sebagainya ya. Mana kita tak jadi contoh ya, ikutan, qudwah hasanah kepada orang yang bertakwa. Kalau macam ni susah untuk menjadi anak-anak tu sebagai qurrata a'yun. Terima kasih ucapkan pada Dr. Muhammad Nizam yang menjelaskan tadi tentang bagaimana kandungan doa daripada surah As-Sajdah ataupun surah Al-Furqan tadi ya, daripada ayat 74 itu satu berkaitan dengan qurrata a'yun, bahagia dalam keluarga ini, dan lebih daripada itu waja'alna lil muttaqina imama, iaitu imam kepada orang yang bertakwa, pemimpin bagi orang bertakwa, contoh teladan bagi orang bertakwa, kerana yang memimpin contoh itu pun sudah pastinya Ustaz cakap tadi ya, super takwa ya, maksudnya ada takwa itu. Dan doa itu amat komprehensif disebabkan ia bukan hanya untuk si anak, tetapi waja'alna ya, kepada si ayah, kepada si ibu, kepada si anak, satu cycle ya, satu cycle di mana saling menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bila cakap tentang saling ini Ustaz ya, orang-orang bertakwa dalam rumah, di luar rumah, ia memerlukan kepada perjuangan. Ustaz Bakhtiar Nasir tadi kata bahawa bahagianya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bergandingan bahu-membahu untuk membina Kaabah dan juga berjuang. Jadi dalam hal ini dekat umur mana yang si anak ini perlu dibawakan mindset berjuang kerana menjadi waja'alna lil muttaqina imama sebentar tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita melihat bahawa dari sudut pendidikan itu bermula daripada kecil ya. Bermula daripada kecil, sebab kita tak boleh terkejut ya nak buat begini sebagainya, tetapi dia perlu ada step demi step dan sebagainya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, suruh anak kamu solat umurnya 7 tahun, pukul ya, maka mesti ada peringkat demi peringkat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat Nabi Ismail alaihissalam pun dia dah sampai kepada satu peringkat ya. Disebut dalam Al-Quranul Karim dia sudah balagha ya, sudah sampai kepada asyuddah ya, sampai kepada kekuatannya itu. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah mendidik secara langsung Nabi Ismail itu, tapi Nabi Ibrahim datang menziarahi ya, dia mempunyai ibu ya, Siti Hajar yang mendidik dengan akhlak mulia, dengan iman dan sebagainya itu ya. Jadi maknanya pendidikan itu secara langsung ataupun tidak langsung
Nabi Ibrahim menjadi qudwah bagi anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allahu a'lam. InsyaAllah itu adalah antara panduan kepada ayah, ya, mendidik anak sejak kecil. Harapnya itulah juga kandungan doa kita bila kita berdoa, sebagaimana kedua ibu bapa rabbayani saghira, ya, menjaga kita sejak kecil. Cuma ada persoalan Ustaz, ya, bila seorang ayah, ya, mungkin tuan-tuan yang mengikuti program pada hari ini, dia bertanya, dia berkata bahawa saya baru dapat dengar hari ini, kan, anak saya dulu pada umur 7-10 tahun tak adanya saya tunjukkan qudwah, dan kemudian diajarkan solat, sampai ke sudah sekarang ini dia masih lagi tak berapa nak solat, atau apatah lagi nak menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Tapi saya sebagai ayah nak perkara itu berlaku. Bagaimana nak buat Ustaz agar tak naklah, ya, ganjaran yang Allah tawarkan pada ayat yang ke-17 sebentar tadi hilang daripada keluarga saya. Silakan Ustaz. Orang putih kata better late than never, ya. Lebih baik lambat daripada tak buat langsung, ya. Jadi ayah-ayah di luar sana, ya, mungkin kita lalai sikit, ya. Kita pun masa tu anak kecil, kita pun masih muda dan sebagainya. Sampai satu peringkat kita ada kesedaran anak kita dah besar dah 12 tahun dah 15 tahun dah. Tak apa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa, ya. Kita ubah sikit-sikit dari sudut pakaian kita, dari sudut gaya hidup kita, dari sudut solat berjamaah. Kalau dulu tak pernah pergi surau masjid, ya, kita bawa anak-anak pergi surau masjid dan sebagainya. Kita cuba ubah sikit-sikit, ya. Selebihnya itu kita minta kepada Allah atas kelalaian kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz, ya, sebagai panduan kita bersama, dan mungkin Ustaz Husaini juga, ya, boleh berkongsi juga, ya, bila Ustaz Husaini sebagai Johan tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sembilan, ya, dah sampai tahap begini, tetapi pastinya ada contoh teladan, ya, daripada ayah yang mungkin pengalaman itu satu momen indah yang menyebabkan Ustaz masih committed sampai sekarang ini bersama dengan Al-Quran. Pasal saya difahamkan Ustaz belajar bahasa Arab, kan. Jadi bila belajar bahasa Arab ada orang pergi jadi cikgu, kemudian Quran tu kadang-kadang, kan. Tapi sekarang ini ialah bahasa Arabnya diteruskan dan Quran ini menjadi harian lah. Apakah kesan daripada momen bersama ayah yang mungkin Ustaz Husaini boleh kongsikan? Baik, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dibesarkan dengan dalam keadaan keluarga yang yang mementingkan Al-Quran. Alhamdulillah. Kerana pada masa kecilnya saya memang ada minat sendiri untuk mendalami dalam bidang Quran tersebut. Kemudiannya ayah saya ni adalah dia seorang yang biasa saja. Cuma dia nak tengok anaknya ni dia nak paling kurang seorang yang kehadapan dalam bidang Al-Quran tu sendiri. Kemudian beliau menghantar saya untuk belajar bersama dengan pakcik saya lah dalam bidang Quran, kemudian dalam bidang tarannum dan sebagainya, sehingga ke hari ini sebenarnya saya masih belajar lagi. Dan sebenarnya momen tersebut saya nampak bagaimana seorang ayah itu dia nak apa yang terbaik untuk anaknya, dan dia tahu dia tidak mampu ke arah itu. Dan bagaimana kita faham seorang ayah ini, kalau saya boleh cakap, ya, sakitnya itu disembunyi, lelahnya itu orang kata disenyumi oleh senyumannya. Maka dengan itu, apa yang saya boleh lihat di sini adalah momen tersebut yang menjadikan saya masih lagi berada dalam bidang Al-Quran ini. Dan satu benda yang saya boleh nampak adalah bagaimana seseorang ayah itu harus berada bersama dengan anaknya itu sejak daripada kecil, dan orang kata join sama-sama apa yang anak itu minat. Andai kata kalau anak itu kata anak tu nak buat ni, tapi ayah tu perlu kita kata ada caranya untuk kita counter balik. Contohnya lah, kalau sesuatu perkara tersebut tidak bagus untuk sang anak, ya, maka ayah kata jangan kita kalau boleh kata no, kan. Kita state why, kenapa tak boleh no. Ya, dalam masa tu anak boleh tahu, oh sebenarnya benda ni tak boleh sebab sekian. Ya. Dan daripada situ psikologi anak yang menjadikan ayah sebagai idola tu, ya, yang saya faham anak dia lebih copy paste kepada sang ayah ni sendiri. Ya. Dia mak memang dia rapat
Tapi kalau bab orang kata nak tengok dari segi kepribadiannya, dari segi orang kata karismanya itu adalah dia copy paste berdasarkan apa yang ayah lakukan. Sebab itulah ayah tu menjadi qudwah hasanah kepada keluarga, isteri dan anak-anak. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Husaini yang berkongsi pengalaman betapa sokongan daripada ayah, walaupun ayah bukannya terlibat dengan taranum Quran sebagainya ya, tetapi memberi sokongan itu juga adalah sebagai satu misi inginkan kebahagiaan ya, qurrata a'yun, dan juga sudah tentunya menjadi imam pada orang-orang bertakwa terlibat dengan pembacaan Al-Quran. Dan kita doakan kepada kita semua ya, dapat qurrata a'yun di dalam keluarga kita, dapat menjadi imam orang yang bertakwa, sehingga kan Allah izinkan kita ya dengan kesungguhan kita ini ya, sehingga kan diberikan ganjaran fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi di hujung ini 2 minit akhir ini pesanan harapan daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir untuk memastikan ayah-ayah terus berjuang untuk memastikan kebahagiaan sebenar-benarnya itu dikecapi dan diperjuangkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat perkara yang sangat pentingnya ialah sebagai ayah kita menerapkan pendidikan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk perkara itulah maka para ayah sepatutnya jugalah mentadabbur, memahami sedikit sebanyak Al-Quranul Karim, apa yang ada sedikit sebanyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat satu contoh yang terbaik. Kerana contoh yang terbaik bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Ya, panduannya sudah tentunya kita mengambil masa untuk belajar Quran dan juga hadis sebentar tadi untuk menjadi panduan dalam kita meneruskan misi bahagia kita di dunia hinggalah ke akhirat nanti insya-Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memimpin kita sebagai ayah yang terus memimpin keluarga. Saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Husaini untuk membacakan doa. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kurniakan kita kekuatan kepada siapa jua ayah, ibu ataupun anak-anak. Moga-moga kita diberi kekuatan dalam meneruskan pejuang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir yang sama-sama ya berkongsi permata pada hari ini menjelaskan tentang ayat 17 ya dan juga surah Al-Furqan sebentar tadi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husaini ya bersama. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita mengharapkan tuan-tuan mendapat manfaat daripada sesi pada hari ini, dan seterusnya kita akan melihat kepada bait-bait ayat dalam surah As-Sajdah untuk terus memimpin masuk syurga sekeluarga. Teruskan bersama dalam program Majlis Ayah.